الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, yang saya hormati lagi saya segani guru saya, ayahanda Datuk Hassan Ali, Tan Sri Datuk-Datuk Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama berada dalam rumah Allah. Kita dapat sama-sama berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Dan yang paling penting, kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tadi mesyuarat Nabi lambat dekat UKM. Mesyuarat yang agak penting sebab melibatkan pelajar antarabangsa daripada Palestin, Gaza, yang mana ada orang nak donate sebanyak 4 juta kepada UKM untuk tanggung 30 orang pelajar pensyarah-pensyarah dekat Palestin, universiti-universiti di Gaza. Jadi kita bincang tadi macam mana nak buat apa semua. Alhamdulillah, tu yang tadi agak drag sebab pemberi dana pun agak sibuk. Jadi bila bincang-bincang, syukur, rasa gembira. Sebab apa? Sebab kita nak bantu rakan-rakan kita di Gaza. Selalu kita pergi hantar makanan, kita hantar bantuan. Dan sekarang kita nak bagi ilmu, sebab kita nak lahirkan sarjana dan PhD graduate di Gaza. Sebab ramai, sebab sekarang ni universiti sedang membina, sekolah sedang membangun, tetapi ilmu tak ada. Jadi nak membangunkan masyarakat tu, dia perlu dengan ilmu. Jadi alhamdulillah, bersyukur apabila ada orang percaya kepada UKM untuk lahirkan 30 orang pelajar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu tu mainkan peranan. Datuk lebih tahulah, ya, orang yang lama dalam bidang ilmu dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan kita doalah makin ramai umat-umat Islam kita yang kaya. Bila kita kaya, kita boleh buat macam-macam. Kita boleh infak, kita boleh bersedekah, kita boleh wakaf. Dan pastinya kita nak buat macam-macam yang berkaitan tentang ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita melihat di dalam masyarakat kita hari ini bercakap tentang perkara-perkara yang boleh mengeluarkan mereka daripada Islam. Macam-macam dah tu. Baru-baru ni pun tadi pihak TV Al-Hijrah minta komen satu isu apabila sudah ada satu budaya unboxing apa? Isteri. Unboxing yang saya tahu, Datuk Tan Sri, dia panggil apa? Unboxing hadiah. Kita buka, beli handphone, kita beli buka. Sekarang ni unboxing isteri. Apa pandangan Islam? Sekarang ni orang nak maju ke depan tapi ilmu ke belakang. Dia nak maju ke depan, syariat ke belakang, akidah ke belakang. Itu sebabnya institusi masjid surau memainkan peranan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan semua ahli jemaah sekalian yang datang menghidupkan rumah-rumah Allah dengan bawa rakan-rakan jemaah tabligh untuk mengajak orang datang ke masjid. Kadang-kadang malu kita. Malu. Atas ni bukan tak ada orang duduk. Ada. Bukannya kawasan ni bukan kawasannya 50% orang bukan Islam. 99.9% adalah orang Islam. Surau lebih daripada 50 surau Jumaat, tapi kehadiran sungguh menyedihkan. Itu sebabnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila akidah itu dah dirosak, syariat rosak, maka generasi akan rosak. Maka saya nak kongsi 10 perkara yang boleh membatalkan kita punya akidah, agar masyarakat kita tahu, generasi kita tahu.
Dan Allah pun dah beritahu dalam Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah dah keluarkan kita ni daripada kegelapan. Allah keluarkan. Masa Nabi kat Mekah, sekumpulan sahabat ikut Nabi Muhammad, tak ramai, lebih kurang 80 orang. Lepas tu pindah ke Madinah, keluar daripada kegelapan kepada terang. Tapi malamnya kita mencari kegelapan. Tambah-tambah dalam generasi yang hari ini sudah mula, orang kata apa, memikirkan tamadun IT for IR dan sebagainya, tetapi lupa akidah, syariat, akhlak dan sebagainya. Ada 10 perkara ini mungkin ramai dah tahu, tetapi kita ulang agar kita dapat terak kepada anak-anak kita. Sebab yang tengok ni orang muda-muda, yang tengok dalam laman sosial, Facebook, Instagram, orang-orang muda. Pertama, asyirku fi ibadatillah wahdah, mensyirikkan Allah Ta'ala. Mensyirikkan Allah Ta'ala ni nampak simple. Orang kata lah, ni semua aku dah dengar. Tapi dah dengar tu pun kita tengok hari ni, dia panggil apa? Dia panggil memuja laut, memuja gunung, memuja, pelik-pelik. Oleh sebab itu, muslimin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala ada pesan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan semua dosa kita. Kita buatlah dosa apa pun, Allah Maha Pengampun, kecuali syirik. Syirik. Nak berjaya, syirikkan Allah Ta'ala. Sampai pergi jumpa bomo, saya pun tak tahu apa sebab jumpa bomo. Masa zaman almarhum Datuk Harundin, saya jenis orang duduk Arab lama, tuan-tuan. Duduk Arab ni kita tak adalah takut hantu sangat. Asrama saya dekat Dimash tu, dekat Damsyik tu, tepi kubur. Saya nak cepat pergi ke kedai, saya lintas ikut kubur. Balik maghrib, dekat maghrib nak singgah ke masjid tu, kita lalu kubur dekat. Tak pernah rasa takut. Tapi bila balik Malaysia takut balik dah. Tak tahu kenapa. Sebab dia orang kata apa? Budaya. Kita takut pada kubur. Patutnya tak. Bila nampak kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna minkum lahiqun. Tapi mungkin kat Malaysia ni sebab orang tu amalkan amalan-amalan sihir, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi bila ada orang yang buat begitu, ingat Datuk Harundin dia kata, orang nak syirikkan Allah ni jangan kadang-kadang dia syirikkan benda yang simple je nampak. Dia bubuh tangkal pada tangan. Bila tak pakai gelang tu, kenapa pakai gelang? Oh, saya pakai gelang tu sebab saya nak jaga tubuh saya daripada kena sihir. Tak kira lah dia tu ahli politik ke, dia orang akademik ke, dia siapa pun, sebenarnya dia nak menjaga diri dia dengan apa? Dengan benda-benda yang halus, na'udzubillah. Itu yang pertama, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya kepada pada benda-benda yang kufur. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Allah Rabbi. Dia jadikan di antara dia dengan Allah wasa'id, ada penghalang, ada orang tengah. Bila tanya kenapa awak sembah patung tu? Oh, saya sembah patung ni sebab perantara antara saya dan Tuhan. Tak payah. Allah dah bagi tahu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, kau mintalah dengan Allah Taala. Bila nak minta? Malam. Allah suruh semayang malam. Very simple, tuan-tuan. Semayang malam, tuan-tuan, 2 rakaat je kan Nabi. Minimum 2 rakaat. Paling banyak sebanyak-banyak mungkin sampai masuk waktu subuh. Nabi SAW semayang sampai bengkak kaki. Nabi tak banyak rakaat, tetapi Nabi panjang setiap rakaat. Dalam riwayat, Nabi SAW dia semayang malam tu bermula dengan Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Habis, sahabat pun ikut, dapat semayang. Ini dalam satu riwayat bahawa kalau jemaah tersilap duduk tempat pun kita boleh tegur. Jadi sahabat ni datang didudukkan semayang tahajud, semayang berjemaah. Bila Nabi semayang, Nabi dah angkat takbir. Sahabat ni dia panggil menjaga kawasan. Masa jaga kawasan tu dia nampak, oh, Nabi semayang malam dekat masjid Nabi. Dia pun pergi punya happy sebab dapat semayang belakang Nabi SAW. Dia pun angkat Allahu Akbar, terus masuk takbir. Dia duduk sebelah kiri Nabi.
Makmum kalau semayang berdua kat mana? Duduk sebelah kanan. Betul tak? Maka Nabi SAW tak adalah dia halau ni ke belakang. Nabi angkat tangan kanan, Nabi tarik telinga sahabat tu, dia pusing ke belakang. Maka sahabat tu pusing sampai tepi ke belakang kanan. Bila duduk sebelah kanan, dengarlah, gembiralah sahabat ni dapat semayang belakang Nabi SAW. Bermulalah Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Baqarah. Sampai habis, gembira sahabat dia kata, Masya Allah, habis Baqarah Nabi semayang. Dapat semayang belakang Nabi bagi habis Baqarah. Ingatkan habis Baqarah tu Nabi akan rukuk. Tetapi bermulalah dengan surah Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sahabat tu boleh tahan. Habis surah Ali Imran, masuk surah An-Nisa. Rakaat pertama tuan. Habis, dekat-dekat nak habis surah Nisa, sahabat dia kata apa? Kalaulah Nabi sambung surah seterusnya, la faraqtuh, aku tinggalkan Nabi. Sampai peringkat tu. Nabi, tapi Nabi rukuklah. Nak kata Nabi semayang tu, kualiti Nabi semayang satu rakaat panjang. Tapi kita tak mampu, tak payah nak buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, tarawih, imam kena pecat 24 jam. Saya pernah tu, masa zaman buat masters dulu, jadi imam dekat satu kawasan. Kawasan tu golf resort, kawasan elit lah. Jadi kita pun pergi. Bila sampai-sampai tu pengurusi datang dekat saya. Dia kata, Ustaz, ini kita ni kawasan orang tua-tua. Orang tua-tua Ustaz, jangan panjang sangat. Tengok Ustaz muda sangat, takut nanti Al-Hafiz pula kan Ustaz balun satu juzuk nayar kami ya. Tak apa. Saya baca pendek-pendek je. Nak pendek macam mana? Pendek-pendek Ustaz, kita orang tua-tua Ustaz, faham-faham lah. Lutut pun tak tahan lama. Okey lah, saya pun semayang. Hormat orang tamat, sebab Nabi pun suruh hormat orang belakang, sebab ni sunat-sunat. Kita tahu orang tua, ada budak-budak, kita pun semayang pendek. Memang pendek sungguh lah. Kadar dia, Alam Nashrah, Qul huwallahu ahad, Tabbat yada, Qul a'udzu birabbil falaq. Pendek subuh, habis dah 8 rakaat, lepas tu tambah 3, tak witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tazkirah 15 minit. Jadi semayang tarawih tu dalam 25 minit, campur tazkirah, jadi semua sekali dalam 40 minit lah, selesai. Sukalah semua jemaah. Keluar tu biasalah, kawasan tu kawasan sedap juga kan. Tengok penuh dengan pizza, dengan ayam golek. Saya kata ni ni orang kata apa, makan buka puasa ke? Dipanggil apa tu? Lepas buka. Mori. Dia kata banyak betul ni. Dia kata, Ustaz, sini memang budaya kita semua potluck bawa makanan. Tu dia, saya kata. Saya pun duduk, tuan-tuan, semayang tadi dengan tazkirah 40 minit, dia punya makan malam ataupun dia punya mori 1 jam setengah. Okeylah, gembira lah. Tengah-tengah sembang, geng-geng pakcik-pakcik tadi lah, orang tua-tua tu kan. Sembang-sembang dia kata, ya tadi main golf 18 lubang, saya buat golf pula. Saya kata, jalan main golf boleh tahan, semayang panjang tak boleh. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, kita ni bukan tak boleh buat, cuma kita takut. Seiring nak main golf main, nak main bola main, tapi dia seiring dengan ibadat. Semayang malam jadi juga. Jangan kita semayang malam pendek, tetapi kita untuk beriadah kita boleh buat sehebat-hebatnya. Tak, kita biar seiring. Dunia kejar, akhirat kejar. Jangan pula kejar dunia, akhirat tinggal. Kejar akhirat, dunia tinggal. Sebab itu Abdullah bin Amr dia kata apa? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kejar dunia macam kamu ni tak mati-matilah. Tapi ingat, lepas tu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Cari akhirat macam esok nak mati. Tuan-tuan, mati tak tahu bila, tuan-tuan. Ni, malam ni kita semua sihat. Tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan, tidak ada orang boleh tahu bila dia akan mati. Allah boleh ambil umur tengah tidur. Sahabat saya baru ni, orang yang aktif, yang banyak buat program-program agama. Geng masjid, geng surau. Balik sembahyang isyak, dia baring dekat sofa. Isteri sedang buat persiapan nak makan malam. Tuan-tuan, sihat walafiat, balik daripada surau. Balik, duduk baring. Elok.
Dia cium anak dia tengah main, dia tengok TV ke depan, dia cium, dia tidur baring tepi. Sahabat kita ni, tuan-tuan, tidur. Isteri datang nak kejut, tak bangun dah. Panggil doktor, telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Orang surau semua terkejut. Sebab apa? Sebab masa kat surau, elok-elok dia bersembang ni. Siap tanya lagi Tok Imam, bila agaknya kita boleh bersalam macam biasa, Ustaz? Takut mati dulu, tak sempat bersalam. Allah ambil umur dia, tuan-tuan malam ni. Sihat walafiat, umur 39 tahun. Jangan diingat kita ini tua, kita takkan mati. Jangan diingat kita muda, tidak akan mati. Semua orang akan mati. Oleh sebab itu, beringat. Yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh para ulama, jangan kita ini ada gap antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita letakkan perkara-perkara syirik untuk sampai kepada Allah. Allah kata minta. Bila nak minta? Mintalah di waktu malam. Mintalah di waktu-waktu yang mustajab doa. Itu nombor 2. Nombor 3, man lam yukaffir al-musyrikin aw syaffi kufrihim. Orang yang mengiyakan apa yang orang kafir buat. Dekat sinilah yang menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Kita wish hari-hari besar dalam agama-agama tertentu. Itu sebab mufti-mufti dia tak ada wish happy tu ke happy ni, tak ada. Walaupun orang kata, alah kita dah biasa, kita negara majmuk. Itu salah satu pandangan. Untuk warak, tinggalkan. Tak tahulah kalau Datuk punya pandangan berbeza. Tetapi itulah pandangan ulama. Dia tak kata wish semoga apa yang kamu ikutkan, kamu akan bahagia. Ni ada tadi, saya semalam ada diminta tolong. Dia kata, boleh tak buat satu doa, memandangkan di kementerian saya ni ada orang bukan Islam juga. Boleh tak kita buat satu doa yang orang bukan Islam juga boleh mengaminkan dan dia pun akan dapat? Saya kata, doa macam mana tu? Doa lah agar dia mendapat rahmat. Saya kata, orang kafir takkan dapat rahmat. Dia kata, boleh tak kita buat satu doa? Sebab selalu bila kita doa ni untuk orang Islam je, orang bukan Islam tak boleh nak aminkan. Dia kata tak dapat apa pun kami dia. Saya kata boleh, tetapi umum. Maksudnya kita doakan mereka dapat hidayah. Contoh, bila orang bukan Islam bagi salam, Assalamualaikum. Nama apa ni? Nama Ahmad Tirmizi. Assalamualaikum Ahmad Tirmizi, how are you? Dia orang bukan Islam, dia bagi salam. Sekarang ni orang bukan Islam, dia biasakan diri dia bagi salam. Macam mana dia jawab? Waalaikumsalam. Itu salah satu cara. Ada orang dia kata, Nabi tak jawab. Ada yang kata Assalamualaikum. Sam ni macam kita ialah kita balas dengan tak baik. Untuk dakwah, metod dakwah, kita jawab macam biasa. Kalau boleh jawab Waalaikumsalam, ke atas kamu juga kebaikan, ke atas kamu juga salam, tidak ada masalah. Dia tak jadi isu pun. Tapi kalau nak tambah lagi bagus, Waalaikumsalam, ataupun kita jawab Hadakumullah. Hadakumullah. Assalamualaikum Ustaz Izhar. Hadakumullah. Dia pula tanya, sudah tukar ke? Tak tukar. Waalaikumsalam, doa. Hadakumullah, doa. Jadi kedua-duanya adalah doa. Yang tu doakan keselamatan. Kita bukan doakan wa'alaikumul jannah. Kita tak kata kamu dapat syurga. Tak. Kita kata wa'alaikumussalam, ke atas kamu salam selamat. Yang kedua, hidayah bagi kamu. Saya bagi ni alhamdulillah tuan-tuan, 4 tahun makcik dekat rumah saya tu, dia jual apa? Hardware. Saya tahu cerita, saya cerita kat TV pun cerita. Dia jual hardware. Dia ni, dia punya orang kata apa, perangai dia ni, Allah Rabbi. Dia jumpa je ni tu, Assalamualaikum. Dia panggil salim, semua dia salam. Orang datang nak beli pipe, Assalamualaikum. Semua orang taman kata nak jawab, takut. Dia ada yang diam lah. Ada yang cakap, awak jangan main-main tau, awak tu kafir. Minta maaf, minta maaf. Saya bila saya jumpa, Hadakillah. Dia mula tanya, sudah tukar ke? Tak, doa. Lepas tu tuan-tuan, lepas 4 tahun, 1/1/2019 orang itu telah pun memeluk agama Islam.
Sekarang ni kedai dia tepi masjid, dia pula pergi sembahyang masjid. Yang sedih ni orang Melayu tak boleh pergi sembahyang masjid. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena buat yang terbaik. Tunjukkan contoh yang baik. Jadi kita kalau orang tu kafir, dia buat benda yang mengkufurkan, kita kena mengkafirkan. Kufur lah. Kalau benda kafir, kafir lah. Yang salah, salah lah. Yang haram, haram lah. Tapi kalau benda tu untuk mengajak orang kebaikan dan kita tak kacau yang bab akidah tu, tak ada masalah. Macam tadilah kan, kita doakan yang baik-baik untuk dia masuk Islam. Kalau Ustaz Abid dia gunakan Allah sayang. Allah sayang kamu. Allah nak bagi kamu agar berfikir akan kebesaran Allah. Itu bagus tu. Itu cara yang mulia. Ya. Tu baru ni ada khilaf tentang basuh. Basuh kuil kan. Basuh kuil. Ada satu kumpulan kata tak boleh, ada satu kumpulan kata boleh. Memang ada dua pandangan kat situ. Tengok kepada apa niat yang dia buat. La haula wala quwwata illa billah. Nombor 4, man i'taqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyati. Ada orang dia menganggap bahawa hidayah selain hidayah Nabi ni ada lagi hidayah lebih baik. Itu tak boleh. Ada yang nak ikut siapa? Nak ikut Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh. Jangan sekali-kali kita ini kata Nabi ni silap, tak boleh. Nabi itu maksum sifatnya. Jangan sampai ada yang kata apa yang Nabi cakap tak relevan. Jangan tuan-tuan, kadang-kadang kita tersilap, boleh jatuh akidah kita, na'udzubillah. Macam mana ada orang kata Nabi itu manusia, kadang-kadang dia tersilap. Tambah-tambah Nabi ni pula ramai bini, takut dia ni pun takut bini. Ada pula cakap dia tu. Kita takut bini, kita sudahlah. Jangan dikaitkan dengan Nabi SAW. Nabi tak boleh dijadikan bahan lawak, tak boleh tuan-tuan. Nabi dijadikan manusia untuk diikuti, manusia untuk kita mengambil iktibar. Itu nombor 4. Jangan tersilap. Tambah-tambah masa isu hudud. Siapa tak nak hudud? Saya nak hudud. Datuk lama saya kalau ikut Datuk punya perbincangan mesti nak hudud. Tapi proses tu sukar. Perlu banyak proses. Kita di Malaysia politiknya banyak, prosesnya banyak. Kalau orang Islam tak kuat, bab hudud pun tak belajar, macam mana tuan-tuan nak cakap bab hudud? Nampak tak? Masjid pun tak datang, kita nak hudud macam mana? Tak boleh, masjid datang dulu. Ni nak rapat-rapatkan saf, orang yang sama juga datang. Itu sebabnya tuan-tuan, siapa tak nak hudud? Tapi ada orang dia tak nak dan dia cakap itu bahaya, boleh jatuh. Ni hudud zaman Nabi boleh lah, potong-potong kepala. Zaman sekarang mana potong? Jangan. Sebab benda ini ada dalam hadis Nabi SAW. Qisas ada dalam Quran, ada dalam hadis. Al-anfu bil-anfi wal-uzunu bil-uzun. Telinga dengan telinga, mata dengan hidung dengan hidung. Jadi maknanya benda tu ada dalam Quran. Cuma nak apply benda tu kena mengikut proses yang betul. Jangan kita bercakap. Kalau tak reti, jangan diam. Baik tutup mulut dia. Daripada kita bercakap benda yang salah. Na'udzubillah. Ni kata potong tangan kan, kau potong tangan kan. Zaman Nabi tak apalah. Masa tu tak ada pembangunan. Zaman sekarang kalau potong tangan ni macam mana ni? Habis. Orang tak ada tangan. Oh, ayat tu tak betul. Ada pula yang cakap dia kata cukur janggut. Nabi simpan janggut ni bukan apa. Sebab zaman Nabi tak ada jilet. Astagfirullahaladzim. Jangan tuan-tuan, jangan mempermain-mainkan syariat ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tak boleh cukur, kalau jilat tak ada, habis yang cukur kepala masa musim haji tu pun ada. Jangan. Itu sebabnya berhati-hati ketika kita bercakap. Nombor 5, man abghada syai'an mimman ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Kafara ijma'an. Mereka ini apabila dia benci apa yang Nabi bawa. Nabi pakai jubah, dia petikai ni. Nabi pakai serban, dia petikai ni. Nabi, Allahu Rabbi, habis, semua dia petikai. Nabi pakai syugi, dia petikai ni. Pertikai apa yang Nabi SAW ajar. Tak boleh. Jangan pertikai. Ada benda dalam Islam kita boleh fikir di akal.
Ini dipanggil makhul alaih. Benda yang maksud akal. Dalam usul fiqh, dalam bab penentuan hukum ni, dia tengok kepada akal kita. Kenapa arak diharamkan? Arak diharamkan kerana apa? Kerana ia adalah memabukkan. Kenapa kita boleh jamak dan qasar? Kerana kita bermusafir lebih daripada 83 km. Saya sebut 83 sebab khilaf ulama'. Minimum paling banyak orang sebut 83. Lepas tu ada 84, ada 85, ada 87, ada 89, ada 90, 91, 93, 96. Tu pandangan. Bila nak kirakan dua marhalah tu, dua pandangan. So saya ambil yang paling rendah 83. 81 tu ada, tapi selamat 83 ke atas. Tu lebih selamat lah. Tu jangan gaduh-gaduh lah. Barunya ada orang duk bergaduh. Nak pakai 83 ke 86? Allah. Yang awak tahu yang mana satu? Saya tak tahu semua. Ada masalah dia. Bergaduh ke main. Ambil 83 ke atas. Nak ambil 86 silakan. Nak ambil 94 silakan. Lagi bagus. Kenapa boleh jamak? Sebab cukup dua marhalah. Cukup dua marhalah. Tak ada masalah. Jadi kalau orang hari ni musafir, zaman Nabi naik unta, naik kuda. Zaman sekarang naik kapal terbang. 1 jam sampai. Esok pagi saya tolak ke Sabah. Flight pukul 7. Sampai Sabah dalam pukul 8, pukul 9. Boleh jamak tak? Boleh. Sebab 83 ke atas. Dia kata, ustaz, mana letih? Ustaz duduk dekat dalam kapal terbang, tidur sampai-sampai nak jamak apa benda? Bang, elahnya ialah musafir. Itu je, dah tak boleh cakap banyak dah. Babi haram. Sebab apa babi haram? Babi haram kerana apa? Dalam Quran sebut. Kalau orang bukan Islam, dia tak boleh kata, aku tak percaya Quran. Dia boleh makan kan? Kadang-kadang why? What is the... Oh, itu payah. Tidak cakap itu. Nak jawab reason dia. Betul macam dia cakap. Sebab awak tak ada pegangan macam kami. Kami pegangan kami. Apa sebab? Oh, ni tak boleh bincang. Macam arak ada sebab mabuk. Tapi babi tak ada sebab. Dia sama macam solat subuh. Kenapa solat subuh 2 rakaat, isyak 4 rakaat? Kenapa imam? Imam paling banyak orang tanya. Kenapa imam? Kenapa Allah tak buat 4, tak buat 2? 2 isyak zakat. Oh, mesyuarat sana pergi sini kerja banyak. 2 lah. Kenapa pagi tak buat 4? Ini panggil ta'abbudiyah. Dia panggil kewajipan atas asas ta'abbudiyah. Haram. Kerana apa haram? Babi itu ta'abbudiyah. Orang sains buatlah kajian macam mana pun, tetap haram. Tak boleh cakap apa dah. Walaupun kajian macam-macam hari ini. Saya buat kajian PhD tentang DNA babi dalam produk makanan dan vaksin apa semua ni. Tu sebab saya boleh cakap tentang vaksin. Sebab saya buat PhD dalam biotech. Saya fake biotech. Saya buat tahun 2012. Bayangkan tuan-tuan, kita dah tentukan hukum penggunaan bahan-bahan daripada babi tanpa sebab haram hukum dia. Tetapi yang perlu kepada fatwa. Sebab kita bila buat PhD kena hasilkan satu produk baru. Dia kena hasilkan satu, dia panggil teori baru. So teori saya kata kena ada satu. Sebab tak mustahil satu hari nanti babi ni akan jadi pengganti pada bahan tubuh manusia. Masa tu pemeriksa pun kata boleh ke ni kan. 2 hari lepas keluar surat khabar. Amerika Syarikat berjaya, doktor di Amerika Syarikat berjaya memindahkan jantung babi kepada jantung manusia. Proses sudah berlaku dan berjaya pula. Dan benda ni lah tuan-tuan dan puan, itulah dinamakan ilmu. Haram tetap haram. Tapi bila dalam keadaan so macam mana? Tidak ada pilihan. Kat situ kena keluar fatwa-fatwa baru tu. Ni katanya akan bincang. Sebab dalam badan babi tu dengan manusia 99% sama. Pinggangnya, buah pinggangnya, jantungnya, paru-parunya semua sama. Allah Rabbi. Jadi itu sebab kenapa Allah buat itu adalah hikmah. Allah nak suruh buat benda. Allah nak benda. Macam mana nak cakap kan? Kalau babi ni, mudah cerita, kalau UPM buat kajian tentang babi, 1001 produk boleh jadi kat situ. Berus
Berus paling elok babi, babi punya bulu. Sebab bulu dia pecah. Jadi bila dia cat tu rata. Bulu untuk budak-budak lukis pun sama juga. Kulit babi paling kenyal. Tu sebab kulit babi dia tak buat satu the whole kasut tu. Dia buat kat mana? Dia buat kat lidah. Lidah kita tarik kan. Dia bor kat belakang. Sebab dia duduk kat belakang tu, bila kita tu dia tak cepat koyak. Kalau kulit lembu cepat koyak, dia letak dua tempat tu je. Tu dia. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk, nak tengok sejauh mana kau sabar untuk tinggalkan benda-benda tu. Kalau jual babi boleh kaya kita. Banyak benda. Tapi Allah tak bagi kita buat benda tu. Itu sebabnya kita kena ingat, jangan pertikai apa yang Allah dah arahkan dan Allah haramkan. Nabi arahkan, jangan pertikai. Nabi haramkan, jangan pertikai. So 5 benda ni, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, merupakan perkara yang boleh membatalkan kita punya akidah. Dan perkara ini disebut juga dan dibincangkan juga oleh guru kita almarhum Ustaz Ismail Qamus dalam buku beliau. Cuma saya bawa dalam buku bahasa Arab. Ada 5 lagi, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang, sebab saya nak jawab beberapa soalan yang diberikan. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya print gambar manusia dan makhluk yang bernyawa, dan adakah halal rezeki yang hasil dari pendapatan pekerjaan itu? Perkara ini telah dibincangkan oleh mufti-mufti seluruh dunia, termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Halal wal Haram fil Islam, dan disebut juga oleh Majma' Fiqh Al-Islami di Kuwait, dan begitu juga dalam fatwa Syekh Al-Azhar di Mesir, bahawa gambar-gambar fotografi ia tidak haram selagi mana bukan membuka aurat, bukan membawa kepada syirik, bukan gambar-gambar patung, bukan gambar-gambar yang menunjukkan kepada agama-agama tertentu, salib dan sebagainya. Kuil tak boleh, semua tak boleh, pakai baju yang ada kuil semua tak boleh benarkan. Tapi gambar-gambar macam kita buka foto, orang print gambar kan, gambar anak convocation, gambar suami convocation, gambar keluarga, itu tidak berdosa dan boleh diteruskan kerana ia sama macam kaedah dia, kanazratir rajuli ila al-mir'ah, macam dia tengok cermin, dia tangkap. Jadi itu tidak ada masalah, maka hukumnya halal. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan pada seorang lelaki yang promote barangan perempuan, contohnya barangan makeup. Dia terpaksa lembut sedangkan dia tidak begitu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nak promo barang perempuan tak ada masalah, dibenarkan. Contoh, nak promokan bedak perempuan, pakailah bedak, ia akan memutihkan wajah anda. Contoh. Okey. Tapi dia buat muka lembik-lembik, pakailah bedak, gitu. Itu tak boleh lah, sebab man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan menyerupai wanita. Promo macam biasa. Ini makeup, ini lipstick, ini makeup untuk orang perempuan, ini baju orang perempuan. Tapi kalau setakat dia nak tunjuk dia pakai pakai telekung tu, sebab orang perempuan, takkan orang perempuan nak pakaikan telekung, nanti nampak aurat dia pula. Jadi orang lelaki tolong pakai kat muka dia, nampak bentuk macam mana telekung itu dipakai. Itu tidak ada masalah. Dia yang tak boleh, dia memang bertelekung. Itu tak boleh. Macam contoh yang Imam Muda, program Imam Muda TV Astro tu lah. Saya terlibat salah seorang tu, dia berdebat dengan maknya. So maknya ni dia punyalah duk bergaduh. Rupanya maknya ni keluaran salah sebuah universiti Islam dekat Malaysia ni. Tahu pandangan Imam Nawawi apa semua. Jadi Imam Muda ni pun debatlah, bagi hujah-hujah, menangis maknya dia tadi. Dia lari masuk dalam. Saya kata, hebat. Saya bagi markah lah. Saya dengan Datuk Hasan Mahmud masa tu. Bagi markah budak ni. Imam ni berjaya menegur maknya tersebut. Sampai maknya tu balik, keluar dan bertaubat. Menangis lah. Kira tengok-tengok dia keluar daripada bilik tu pakai telekung. Saya kata, kenapa pakai telekung pula? Saya dah bertaubat.
Tak taubat lagi lah maknanya. Potong pula markah dia. Allahu Rabbi. Baik, kita bagi laluan untuk azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Ada 2 soalan daripada sahabat-sahabat kita yang online. Ha? Alat seks. Perangsang seks. Siapa punya tanya soalan? Hang tanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan berkenaan tidur selepas subuh. Kalau tidur lepas subuh sememangnya tidak digalakkan. Kalau terlalu ngantuk sehingga terlena, kadang-kadang kita tahan terlena sambil duduk. Tak pokok. Tuan-tuan, tidak ada larangan dalam Al-Quran atau sunnah Nabi tidur ba'da tulu'il fajar ataupun selepas waktu subuh. Lepas sembahyang subuh tak salah tidur, cuma makruh. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, apabila kita bangun pagi, kita solat subuh jamaatan, solat berjemaah. Solat berjemaah. Summa yazkurullah hatta yatlu'a asy-syamsi. Kemudian dia duduk dan berzikir sampai naik matahari. Fa inna lahu ajrun ka ajril umrah atau kama qala. Dan dia kalau dia tak tidur, dia berzikir sampai matahari naik, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, dia akan dapat pahala apa? Pahala seakan-akan sekali umrah. Allahu Rabbi. Itu sebab tak digalakkan tidur. Tapi kalau ngantuk sangat, tidur je lah, tak apa. Sebab dia dah bangun pagi bertahajud, 3 pagi dah bangun tahajud, lepas subuh tu ngantuk sangat, dia baca Quran, tertidur. Afallah, tidak ada masalah. Allah anggap tidur itu satu ibadah. Tambah-tambah tidur dalam masjid pula. Tu orang dengar kuliah, dia tidur, pahala.
Jadi teruskan tidur. Assalamualaikum Ustaz. Ni saya jawab yang Tok Imam tanya. Tok Imam tanya lain macam hari ni. Dan Tok Hasan Ali ada lain macam dia tanya soalan. Soalan dia menjual alat-alat perangsang seks untuk lelaki dan perempuan. Segala perangsang-perangsang itu adalah harus, tidak ada salahnya jika diguna oleh suami dan isteri. Itu jelas. Pertama. Nombor dua, dibenarkan selagi mana ia tidak mendatangkan mudarat. Saya baru saja bincang dengan seorang pakar kulit dan pakar sakit puan. Boleh guna alat-alat itu jika alat-alat itu yang berkualiti baik. Jangan beli yang murah-murah sebab takut luka dan boleh mendatangkan mudarat. Itu tak boleh. Walaupun kubi ke mendatangkan luka. Jadi sekarang ni hukum ni boleh tak boleh? Boleh, harus. Yang jadi haram bila digunakan untuk maksiat, itu tak dibenarkan. Itu dipanggil penggunaan alat-alat tambahan untuk seks. Kenapa soalan ni bila ni? Macam-macam. Tuan-tuan jangan pelik sebab saya ikhlas saya cakap. Dalam tahun 2001 ada lebih kurang 20 kes ke atas. Maksudnya kurang daripada 30. 20 ke atas, bawah 30 kes mak bapak jumpa alat-alat tersebut dalam bilik anak-anak remaja. Jadi berhati-hati, kita jangan ambil mudah. Benda ini telah dijual secara berluasa di laman sosial dan sebagainya. So berhati-hati. Na'udzubillah. Itu sebab bawa lah anak-anak datang masjid. Budak ni datang masjid. Ni insya-Allah tak ada masalah budak ni. Ni anak simpan kat rumah, main game, dia tengok TV, YouTube dan sebagainya. Datang masjid lah tuan. Bila bawa anak, bapak kena ikut. Bapak bawa anak. Bila bawa anak, mak seorang kat rumah, mak datang juga. Dia datanglah, ya. Tak ada masalah. Baik, soalan yang terakhir, yang banyak soalan masuk ni, jadi saya jawab pilih-pilih je lah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa kaedah yang digunakan pakai oleh mufti penjarakan soft di dalam masjid ni? Tak habis lagi masalah ni. Adakah jika ia rapat penyakit itu akan menjangkit? Melihat kepada keadaan semasa masyarakat rapat di tempat lain, tapi di dalam masjid kena ranggang. Saya sendiri pun tak setuju. Tapi ada kaedah. Kaedah merenggangkan soft ini dipegang oleh mufti-mufti, oleh ulama-ulama berdasarkan mengambil maslahat yang lebih besar. Dipanggil tinggalkan benda yang mudarat. Mudarat tu apa benda? Jangkitan. Sebab kajian yang KKM buat, di antara 1 meter dia boleh berjangkit. Dengan pakai mask ni pun, kalau lebih 1 meter insya-Allah dia lambat. Dia bukan tak berjangkit tapi lambat. Itu satu. Itu kajian yang diorang buat. Yang kedua, rapatkan soft ini sunat. Dia bukan wajib dan bukan rukun solat. Cuma sunnah Nabi rapat apabila tidak ada isu-isu seperti ini hari ini. Macam contoh wabak. Wabak ni yang macam ni tak pernah ada di zaman Nabi SAW. Dia mula zaman bila? Zaman Umar. Kemudian ada lagi di beberapa zaman antara zaman Osmaniyah dan beberapa zaman di zaman Abbasiyah. Perkara itu berlaku dan terdapat riwayat yang masjid juga ditutup ketika itu. La solatan jama'atan, tidak ada solat berjemaah ketika itu. Kita hari ini dijarakkan soft saja. Cuma saya doalah satu hari nanti akan rapat balik. Dan isu rapatkan soft ini, mufti semua nak rapat. Tapi bila dengar macam-macam pandangan daripada KKM-nya, lepas tu kena simpulkan data-data itu, kemudian dipersembah ke Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Setiap negeri dia ada sultan-sultan, kena persembah dulu. Kalau tuanku perkenan, baru dibenarkan. Macam Perlis dah perkenan untuk rapat. Di Johor telah diperkenankan untuk setengah meter. Di Selangor baru ni masih kekal. Wilayah masih kekal 1 meter. So kita taat pada ulil amri. Selainnya kita serahlah kepada mereka. Kalau jadi apa-apa, mereka lah yang tanggung.
kita dah buat yang terbaik. Tanggungjawab kita datang di masjid. Sekarang ni renggang pun orang yang sama, rapat lepas ni lagi parah orang yang sama. Lepas tu daripada 3 soft akan jadi 1 soft setengah. Ni sekarang kita bagi 2 kan? Bagi 2. Kan? Allah tolonglah tuan-tuan, kita pakat-pakat mari. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ni soalan yang masuk dalam ni. Ada soalan yang tadi? Hukum peniaga online yang jual produk berjenama terkenal tapi yang tiruan kerana harga yang lebih murah dan sebagai alternatif. Okey, dah. Okey. Difatwakan oleh mufti-mufti termasuk mufti antarabangsa seperti Dr. Said Ramadan Al-Buti, Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami, begitu juga Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku Fatawa Al-Mu'asarah, menjual barang-barang tiruan yang bukan original hukumnya haram kerana man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, ia bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang tanya, dia kata, "Habis kami nak pakai yang branded tapi nak beli yang tipu. Kenapa perlu menipu? Dah tahu kamu tak mampu pakai branded, tak payah pakai branded, selesai masalah." Betul tak? Pakailah jenama-jenama biasa. Oh, pakai biasa tak nak. Sebenarnya tak ada beza kan? Pakai branded ke tak branded ke, bila mati yang 4 ringgit setengah semeter juga kita pakai. Jadi tak payah jual benda-benda yang tak branded, yang branded yang bukan original, sebab kita mengambil hak orang lain. Nauzubillah. Jadi takut kita termasuk dalam ayat Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mengambil hak orang dengan cara yang salah. Jadi tak payah. Kalau kita tak mampu, buat cara tak mampu. Kalau mampu, insya-Allah belilah, tak salah. Ada orang dia mampu, dia beli handbag sampai 7,000, tali pinggang sampai 11,000. Dia mampu. Tanya berapa gaji dia? Gaji saya sebulan ustaz tak mahal mana, lebih kurang 99,000 je. Okeylah, rezeki dia. Kan? Apa masalah dia? Rezeki dia. Baru ni ada seorang saya kenal, dia tokai apa benda tahu, jumpa pun masa kita tengah bantu orang susah dekat Hulu Langat. Dia datang pakai Velfire tahun 2019. Dia masuk ni dalam air, terus mati tepi jalan. Saya kata, kenapa datang bantuan bawa Velfire ni? Harga kat 500,000 kan? Tak apa ustaz, dunia semua ustaz. Ni sekarang ni orang ni sedang keluar 40 hari dekat jalan tu. Keluar 40 hari. Bukan cak ayam ni orang. 40 hari. Rosak tepi jalan. Lepas tu baru ni jumpa 2 hari lepas, 3 hari lepas jumpa dia. Kereta tu macam mana? Ustaz, saya jual lah. Saya jual, saya ambil Range Rover. Tukar pula harga kereta lagi mahal 800,000. Dia kata, ustaz saya rugi kereta 500,000, Allah ganti dengan 800,000. Tu rezeki dia lah. Orang macam ni pun keluar 40 hari. Kita yang gaji cak ayam tak keluar, malu tuan-tuan. Terima kasih Dok datang ke surau ni. Dan insya-Allah tuan-tuan puan, kita pakat-pakatlah ajak sahabat-sahabat kita. Ramai tu yang nak datang, cuma diorang risau takut COVID. Ya, jadi tak apalah, kita doa kata kat masjid ni antara yang selamat, sebab nak masuk tadi semua ambil wudu. Ambil wudu dah, habis selesai dah. Kan? Yang bahaya tu masuk panggung wayang. Tak ada orang masuk panggung wayang ambil wudu. Tak ada. Baru ni saya pergi, ni belasan cerita. Kadang-kadang perlu dipikirkan juga ya. Pertama, isu mask. Saya dah cakap pada ketua pengarah MKN baru-baru ni, harap-harap dia faham lah kan. Berlakon dah tak pakai mask. Berlakon, dia berlakon artis berlakon semua tak pakai mask lah. Yang penting dia orang buat swab test. Bukan saja tak pakai mask, bersentuhan lagi, peluk isteri orang pula. Penuh keharaman kat situ. Lepas bila program Tanya Nak Ustaz, program TV1 RTM Forum Berdana, kena pakai mask. Duduk 1,5 meter. Kadang-kadang confuse saya. Itu satu. Mungkin kena fikir balik lah ya. Hiburan tak pakai mask, letih tuan-tuan. Tanyalah Ustaz 2 jam tau. Ni saya kalau tanya Ustaz risau dia. Sebab pakai mask kita jawab hukum, letih. Kita jadi tak ada dia tak masuk oksigen. Oh, kita kadang jawab hukum tu macam tertidur tau. Dia letih sangat. Itu satu. Nombor 2, masa pergi ke mana, Sarawak apa ni, habis duduk dalam kapal terbang 2 jam. Semua rapat-rapat, tak ada apa dah. Turun kapal terbang, nak sembahyang isyak, jamaah.
takhir. Turun kan surau ke depan tu kan, kita jalan surau, masuk dalam tu saya jadi imam, semua sembahyang jarak-jarak, pusing belakang, semua geng dalam kapal terbang tadi, dalam kapal terbang rapat-rapat, sembahyang rapat jauh pula. Jadi kita doa lah pakat-pakat, kita doa biar Allah Ta'ala jauhkan daripada wabak ni, dan kita bolehlah sama-sama rapatkan balik. Dan yang paling penting, kita pakat-pakat hidupkan dulu masjid dalam rumah Allah. Bila ramai masjid, surau penuh, sedap sikit tuanku, mufti-mufti nak bersembah depan tuanku, kata, ya tuan, ampun tuanku, masjid sekarang ni orang semayang sampai jalan raya, semayang subuh atas jalan raya tuanku, ampun tuanku, tak boleh ni, kena rapat dah. Baru sedap sikit. Ni macam mana sekarang kat masjid? Alhamdulillah 2 soft. Kalau jarak 2 soft tak payahlah duduk gitu. Jadi kita pakat-pakatlah nah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.